العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 18, petok yang ketiga daripada atas. Muka surat 18, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ahaduha ma'un mutlaqun fala yafa'ul hadasa wala yuzilun najasa ataupun najasa boleh baca belakang tu, wala yuhassilu sa'irat tahurati walau masnunatan illa al-ma'ul mutlaqu. Nombor 1, ahaduha, yang pertama daripada 5 syarat untuk sah wudu. Syarat sah wudu yang terdahulu ada 5, sebagaimana syarat untuk sah mandi wajib pun ada 5. Jadi syarat yang pertama, nombor 1 ni syarat yang pertama daripada 5 syarat untuk berwudu, untuk mandi wajib adalah air mutlak. Itu syarat yang pertama daripada 5 syarat untuk sah wudu adalah air mutlak. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan air ni sendiri sampailah kepada muka surat 24, yang mana dalam kitab Fathul Mu'in ni pembicaraan berkaitan dengan hukum air ni agak jelas. Cukup comel aturan susunan dalam kitab Fathul Mu'in ni untuk mengenal air, kenal air. Mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air mutaghayyir, mana air yang dihukumkan najis. Dalam kitab Fathul Mu'in ni, walaupun dalam lingkungan hanya 6 muka surat lah, daripada muka surat 18 sampai muka surat 24. Muka surat 24 dia pergi kepada syarat sah wudu yang kedua, iaitu berlari air atas anggota wudu. Kena ada air, bukan sapu. Berlari air atas anggota wudu ketika basuh muka, basuh tangan, sapu kaki, basuh kaki. Adapun sapu kepala tidak berlari air, tidak ada air. Kita hanya basahkan tangan, kita sapu atas kepala, itu dipanggil sapu. Adapun membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, mandi wajib, syaratnya adalah berlari air dengan bahawa ada zat air. Dia berlari air ni samalah persoalan berwudu, persoalan mandi wajib, persoalan membasuh najis adalah berlari air dengan bahawa ada zat air, ada air yang bertitik, bukan dinamakan sapu. Sama dengan persoalan membasuh najis. Ada lagi orang tak faham bab membasuh najis ni, dia masih lagi nak tanya berlari mengalir air ketika membasuh najis ni semata-mata ada zat air ataupun nanti kena air berjalan, air bergerak. Masih lagi tak faham.
Mengalir air, berlari air, maknanya ada air yang bertitik, ada zat air. Lawan kepada mengalir, berlari air adalah sapu. Sapu, dia sapu ni tak dinamakan membasuh, sebab tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang bertitik. Mana tidak ada zat air, maka dipanggil sapu, tidak panggil membasuh. Jadi wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, kena ada air. Sapu kepala, kita selam tangan kita dalam kolong, kita angkat tangan kita memang basah, tetapi ada tak air di tangan kita? Ada tak bertitik air di tangan kita? Tidak ada. Ini dipanggil sapu. Itu beza dengan basuh, kena ada air, kena ada zat air, kena ada air yang bertitik. Sama dengan ketika mandi wajib, sama dengan ketika membasuh najis. Itu syarat yang kedua di muka surat 24. Jadi syarat yang pertama adalah air mutlak. Dia ada 6 muka surat pada membicarakan berkaitan dengan air. Air mutlak. Dia biasa dalam kaedah sistem kitab-kitab yang lain, dia air ni satu tajuk. Tajuk bab air. Sebelum masuk wuduk, sebelum masuk mandi wajib, dia cerita bab air dulu. Dia suku-suku. Bila masuk bab taharah, maka di antara alat utama untuk taharah adalah air. Sebab untuk taharah ni air pun ada, tanah pun ada, tanah tu debu lah, debu tanah pun ada, batu pun ada untuk taharah. Tapi alat utama taharah adalah air. Maka bila masuk dalam bab taharah, pembicaraan pertama tajuknya air. Nak kenal dulu air ni. Sebab kita nak taharah, nak bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, guna air. Nak suci daripada najis, guna air. Jadi air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil, berwuduk, air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas besar, mandi wajib, air yang boleh digunakan untuk menyucikan najis adalah air mutlak. Jadi nak kena-kenal dulu apa dia air mutlak. Nak kenal air. Sebelum nak cerita bab wuduk, nak cerita bab mandi wajib, kena kenal dulu alat dia. Sebab alat utama air, kena kenal air. Jadi biasa kitab-kitab fiqh yang lain, dia air ni satu tajuk suku. Kitab Fathul Mu'in tidak. Dia cerita bab syarat untuk sah wuduk ada 5 perkara. Yang pertama, suci dah hadas kecil, hadas besar. Nak suci daripada hadas kecil adalah berwuduk. Kemudian berwuduknya apa? Berwuduknya apa nanti dulu. Apa kau syarat untuk berwuduk? Syarat untuk berwuduk ada 5. Syarat yang pertama air mutlak. Kena air mutlak dulu. Sebab tu sebut acak kali dah tu dia punya pembicaraan kita tu kena ingatlah. Tapi tak ingat pun saya akan ulang balik lah. Yang kedua, sekarang yang pertama tak apalah. Yang kedua, ingat yang pertama apa dia? Yang pertama air mutlak. Cerita pula sikit lagi belakang. Gitulah. Dia nombor-nombor tu jauh lah. Ini sebab ni pembicaraannya syarat sah solat yang pertama, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Nak suci daripada hadas kecil, berwudu. Nak berwudu ada syarat dia. Syarat ada 5. Syarat yang pertama air mutlak. Itu syarat yang pertama, air mutlak. Macam sebut minggu lepas lah, bukan air 2 kolah. Syarat untuk berwudu, syarat untuk mandi wajib bukan air 2 kolah. Air mutlak. Bukan air 2 kolah. Cuma kalau air tu tak sampai 2 kolah, tak boleh nak celup. Gitu je lah. Kalau air mutlak tu sampai 2 kolah, tu boleh celup. Ambil wudu boleh celup di dalam kolah yang sampai sukatan 2 kolah. Nak mandi wajib pun boleh menyelam dalam tu. Masuk menyelam sekejap, kolah di rumah masing-masing.
Jangan nyelam di kolah masjid surat, perambak dia orang pula ni. Dia buat mandi wajib pula dalam tu. Ni kalau kolah rumah sendiri, sukatan kolahnya cukup 2 kolah. Maka air mutlak yang sukatannya 2 kolah bolehlah menyelam di dalam tu. Itu je. Kalau air mutlak tu 2 kolah, jatuh tak cicak sutir ke 2 utir ke berapa utir ke, selagi air tu tidak berubah, kekal hukum mutlak. Kekal hukum air mutlak. Tu je bezanya. Kalau air mutlak tak sampai 2 kolah, tak boleh celup. Air mutlak tak sampai 2 kolah, kalau jatuh tak cicak sutir, tak pakai dalam air tu, kena buang sebab air tu jadi najis. Walaupun air tu tak berubah sekalipun. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Itu je bezanya. Air mutlak hak sampai 2 kolah dengan air mutlak yang tak sampai 2 kolah. Tu je beza dia. Tapi nak ceritanya, syarat untuk ambil sembahyang, syarat untuk mandi wajib adalah air mutlak. Syarat untuk basuh najis pun air mutlak. Tak timbul buat basuh najis kena air 2 kolah, tak timbul. Nak air mutlak. Faham tak? Sebab ada orang faham nak ambil sembahyang kena air 2 kolah. Tu salah faham sangat tu. Rumah dia ada 2 utir kolah. 1 kolah tu besar cukup 2 kolah, 1 kolah tu kecil tak cukup 2 kolah. Dia pergi ingat mana? Nak ambil sembahyang ambil kolah tu je. Kolah kecil dia yang ambil. Apa masalahnya? Sebab tu dah apa 2 kolah. Dah apa 2 kolah, jangan celup dalam tu. Tu je. Lepas tu kita mandi air yang tak pada kolah tu mericik masuk dalam tu, biar kenal lah pula. Air yang tak sampai 2 kolah ni yang menyebabkan air tu tidak hukumkan air mutlak. Air air masuk tu air yang macam mana? Tu kena ngaji pula tu. Ni salah faham air pun tak kenal. Tak kenal air mutlak, tak kenal air mustakmal. Faham tak? Tak kenal air mutlak, tak kenal air mustakmal ni. Kena kenal lah air. Ngaji bab nak kenal air ni, ngaji bab solat lah. Ngaji bab solat nak kena kenal air. Sebab kita nak solat, nak suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci dan najis, alatnya air. Jadi nak kena kenal lah air dulu. Kenal air ni ngaji bab solat lah ni. Kan tak? Tak bisa dengar orang yang kata kena kenal air. Kenal Allah tu tak ada tu permulaan agama. Kenal Allah tu permulaan agama. Kenal air ni jangan dengar. Tapi ada orang nak mengaji ilmu tauhid. Dia nak ngaji ilmu tauhid, nak kenal Allah. Yang kawan ngajar tu kata pula, mu nak kenal Allah, kenal air kot dulu. Dia kata kawan tu, dia suruh ngaji kawan tu ngaji pekoh dulu. Kawan tu nak ngaji sifat Tuhan dulu, nak kenal Tuhan. Tak maulah ngaji pekoh dulu, ngajilah pekoh kata. Tapi tambuhlah kata tinggal ngaji ilmu tauhid kenal Tuhan. Tiba-tiba yang mengajar tu kata, mu nak kenal Allah, mu kenal tak lagi air, suruh ngaji pekoh dulu. Kita awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Tuhan, bukan awaluddin ma'rifatul ma'. Bukan awal agama kenal air. Orang nak ngaji kenal Tuhan, dia suruh ngaji kenal air dulu. Mana apa? Nak ngaji tauhid, ngaji pekoh dulu. Balik kok tu orang panggil tu. Ngajilah kenal Allah dulu, ngaji tauhid. Lepas tu nak ngaji bab solat, memang betul lah kena kenal lah air. Mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air mutaghayyir, mana air yang dihukumkan najis. Ni di dalam kitab Fathul Mu'in kita ni. Ambil molek, tanda molek. Kena menelaah molek. Mutalaah. Maghrib tadi kan, kena mutalaah molek. Maknanya hak dalam kitab ni cukup detail, cukup comel. Jadi syarat yang pertama air mutlak. Dia buat terjemahan gitu. Selain air mutlak itu tidak dapat menghilangkan hadas, menyucikan najis, dan tidak dapat digunakan taharah yang lain walaupun taharah sunat. Ini hak terjemahan dia. Kalau ikut hak Arab, fala yafa'ul hadasa, dan tidak boleh mengangkat hadas, wala yuzilun najasa, dan tidak boleh menghilangkan najis, dan tidak boleh menyempurnakan
taharah yang lain, walau masnunatan, walaupun taharah tu hukum sunat sekalipun, illal ma'ul mutlaqu, melainkan oleh air yang mutlak. Situ je nak ceritanya. Jadi kita nak mengangkat hadas, nak menyucikan najis, dan nak menunaikan taharah yang lain, tak dapat melainkan dengan air mutlak. Tu je. Nak mengangkat hadas kecil besar, air mutlak. Nak menyucikan najis, air mutlak. Air mutlak barulah boleh menyucikan najis. Kalau air bukan air mutlak, tak boleh. Ni mazhab Syafi'i kita lah. Kalau mazhab Hanafi, semua air boleh digunakan untuk menyucikan najis. Semua air. Janji air. Bukan apa? Bukan hak beku tu panggil apa? Air. Pakai batu, hak jenis macam hak jenis beku tu. Minyak sapi apa tu, hak jenis apa? Yelah, dia nak air je. Air dengan makna kalau perah keluar. Lawang air ke apa? Cairan. Macam manisan, cairan gitu. Dia kiranya kalau perah keluar dah air. Kalau keluar dia panggil air. Boleh menghilangkan najis tu mazhab Hanafi. Air teh boleh, air Milo boleh, air kopi boleh. Janji air. Tu mazhab Hanafi. Boleh menyucikan najis walaupun dengan air teh. Air je. Tu mazhab Hanafi, tak syarat air mutlak. Ada mazhab Syafi'i kita air mutlak. Yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis, dan juga nak menyempurnakan taharah yang lain, walaupun taharah sunat sekalipun. Mana taharah sunat? Kita nak mandi sunat pagi Jumaat, itu taharah sunat. Nak mandi sunat pagi raya, itu taharah sunat. Nak perbaharukan wuduk kita masih lagi ada, kita belum lagi berhadas, belum ketuk lagi. Wuduk kita masih lagi ada, tapi wuduk kita sudah gunakan untuk solat tadi, maka disunatkan kita nak solat lain, perbaharukan wuduk. Itu dipanggil taharah sunat. Jadi taharah sunat pun kena air mutlak juga. Walaupun kita nak mandi sunat pagi raya, mandi sunat pagi Jumaat, bukan mengangkat hadas. Kita nak memperbaharukan wuduk, bukan mengangkat hadas. Sebab kita wuduk kita masih lagi ada. Walaupun bukan untuk mengangkat hadas sebenarnya tu, tetapi untuk dapat pahala sunat, taharah sunat ni, kita tetap wajib kena guna air mutlak. Nak mandi pagi raya tu mengangkat hadas ke? Tidak. Mandi pagi Jumaat mengangkat hadas ke? Tidak. Tapi nak dapat pahala sunat mandi pagi raya, nak dapat pahala sunat mandi pagi Jumaat, nak dapat pahala sunat memperbaharukan wuduk, syaratnya air mutlak. Kalau air tu air mustakmal, kita buat mandi sunat pagi raya, pagi Jumaat, tak terasalah sunat mandi tu. Berdosanya tidak, sebab bukan mandi wajib. Tapi tak terasalah mandi sunat pagi raya, pagi Jumaat. Kalau air yang kita buat guna mandi tu bukan air mutlak. Sama juga kita wuduk masih lagi ada. Kita nak semayang lain, kita disunatkan perbaharu, dia panggil tasydidul wuduk, dia panggil memperbaharukan wuduk. Depan dia akan cerita berkaitan dengan memperbaharukan wuduk. Tapi tak silap cerita bab memperbaharukan wuduk ni bab rukun wuduk yang pertama. Tak ada dalam bab air. Dalam rukun wuduk yang pertama, niat. Rukun wuduk, fardu wuduk yang pertama niat. Daripada 6 rukun. Niat saja aku mengambil air semayang contohnya, ataupun niat saja aku mengangkat hadas. Dia ada bahas niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas ni, kita niat kadang-kadang niat saja aku ambil semayang tau. Niat saja aku ambil wuduk.
Terkadang kita niat saja aku mengangkat hadas kecil. Kan gitu. Kita nak niat mengangkat hadas kecil ni, jangan kita ni dalam keadaan daim hadas. Kalau kita daim hadas, hadas kita berkekalan. Contoh perempuan istihadah, hadas tu darah yang keluar tu dipanggil hadas kecil. Darah haid hadas besar. Darah istihadah dipanggil hadas kecil. Tapi darah istihadah tu berkekalan keluar sikit dipanggil berkekalan hadas. Ataupun orang yang kencingnya dedas, besek kena kencing dedas. Mana kencing tu tak keluar. Mana apa nutuk dia luh dah. Pulah pun dia luh, dia tak keluar, tak gitu. Air kencing yang keluar tu dia panggil hadas. Hadas tu dia panggil. Maka dia berkekalan hadas. Dia nak ambil semayang, saja aku mengangkat hadas kecil, tidak sah. Niat mengangkat hadas kecil. Warna tu darah istihadah sentiasa keluar, air kencing sentiasa keluar. Macam mana nak niat mengangkat hadas? Sebab hadas sentiasa keluar. Nanti ada pembahasan berkaitan dengan niat wudu. Lepas tu satu lagi pula, niat mengangkat hadas melainkan pada masalah wuduk yang diperbaharukan. Wuduk yang diperbaharukan pun tak sah juga niat mengangkat hadas. Orang yang daim hadas tadi, berkekalan hadas, keluar darah istihadah, keluar air kencing yang dedas tu, yang besar tu, niat mengangkat hadas tak sah wuduk. Kita nak memperbaharukan wuduk. Wuduk kita guna dah untuk sembahyang maghrib, isyak kita disunatkan ambil wuduk baru. Tak jadi wuduk ni orang kita nak buat dah. Hak nak ketuk lela di Allah, nak ketuknya malah nak ambil sembahyang. Bukan kata nak baru wuduk. Hak nak ketuk dia lagi biar tak ketuk. Malah ambil sembahyang tau. Di awal Islam, wuduk hanya boleh gunakan untuk satu fardu saja. Solat dah maghrib, isyak, wuduk tak batal lagi, kena ambil wuduk yang lain. Itu di awal Islam. Di awal Islam. Kemudian hukum tu dinasahkan. Sebab Nabi pernah solat 5 waktu dengan satu wuduk. Tapi hukum wuduk bagi tiap-tiap solat, hukum tu di awal Islam dinasahkan, dibatalkan hukum. Tetapi berwuduk bagi tiap-tiap solat jatuh hukum sunat. Di awal Islam berwuduk bagi tiap-tiap solat tu wajib, kena ambil wuduk lain. Sebab fardu maghrib wuduk tak batal lagi, nak main isyak wuduk lain. Tak boleh pakai tu wuduk maghrib di awal Islam. Kemudian hukum tu dibatalkan. Boleh kita gunakan satu wuduk walaupun banyak fardu sekalipun selagi tidak batal wuduk. Tapi yang mana di awal Islam satu solat fardu tu kena wuduk lain-lain. Hukum tu dinasahkan, jadi hukum berwuduk tiap-tiap fardu tu jadi hukum sunat pula. Sunat perbaharukan wuduk. Cuma hukum yang mana satu wuduk boleh pakai satu fardu saja, tinggal hak tayamum je tinggal. Tayamum tinggal hukum asal. Tayamum tinggal hukum asal, satu tayamum satu fardu, satu tayamum satu fardu. Wuduk asal pun gitu juga. Satu wuduk satu fardu, satu wuduk satu fardu. Tayamum satu fardu, satu tayamum satu fardu. Kemudian hukum wuduk satu wuduk satu fardu, hukum tu dinasahkan, dibatalkan kemudian. Tapi hukum tayamum kekal, satu tayamum satu fardu. Tapi satu wuduk satu fardu, satu wuduk satu fardu, hukum asalnya wajib, dinasahkan, dibatalkan hukum, jatuh hukum sunat. Dia panggil apa? Sunat perbaharukan wuduk. Kita semayang dia lagi ni. Kita pun nak niat wuduk. Kita pun niat saja aku mengangkat hadas kecil. Perbaharukan wuduk ni, wuduk ada lagi, kita belum lagi berhadas. Macam mana niat saja aku mengangkat hadas kecil? Mana? Maka tidak sah niat mengangkat hadas kecil. Tidak sah dengan mana apa? Tak terhasil wuduk yang disunatkan hak perbaharu tu. Wuduk asal kekal macam biasa, boleh solat je. Dia nak ambil wuduk kali yang kedua, nak memperbaharukan wuduk, nak dapat pahala sunat. Tiba-tiba dia niat wuduk yang kedua tu saja aku mengangkat hadas kecil. Bila kamu berhadas kecil, sebab kamu belum berhadas. Jadi niat mengangkat hadas kecil tu tidak sah. Kenapa? Tak sah
wuduk sunat yang kedua tu, wuduk yang pertama tu kekal, tu boleh solat macam biasa. Jadi nak dia ni perbaharukan wuduk, niat dia tak boleh niat saja mengangkat hadas kecil, niat saja akan ambil semayang lah, atau lebih mudah niat saja akan ambil semayang. Tu nak cerita bab taharah sunat. Hak kata mandi pagi raya, hak tu amalan kita dah. Mandi pagi Jumaat itu amalan kita dah. Perbaharukan wuduk taharah sunat. Jadi kita nak perbaharukan wuduk sekalipun kena guna air mutlak juga. Walaupun hukum taharah tu hukum sunat sekalipun, tidak ada mengangkat hadas. Walaupun tidak mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas kecil wuduk, mengangkat hadas besar mandi wajib, tetap dah air mutlak. Tapi memperbaharukan wuduk bukan mengangkat hadas, air mutlak juga. Walaupun mandi pagi raya, pagi Jumaat bukan mengangkat hadas, air mutlak juga. Ada gitu. Hak taharah sunat pun tak terhasil taharah sunat melainkan dengan air mutlak. Cuma taharah sunat air mutlak yang kita gunakan beres dah selesai dah taharah sunat, air mutlak kekal hukum mutlak. Tu je. Air mutlak yang kita gunakan untuk taharah sunat, bekasan air tersebut hukumnya mutlak lagi. Tu je bezanya. Kalau air digunakan untuk mengangkat hadas, bekasan air yang digunakan tu jadi mustakmal. Air digunakan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar, air itu jadi mustakmal. Air digunakan untuk taharah sunat, air itu kekal mutlak. Air itu tak rosak, tak akan jadi mustakmal air itu. Kalau air yang digunakan untuk taharah yang sunat. Depan dia akan cerita tu. Maknanya kalau kita nak ambil wuduk baru, tajdidul wuduk. Mana? Panggil apa? Man tatahhara ala tuhrin falahu asyru hasanah. Sesiapa yang bersuci dalam keadaan dia masih lagi hukum suci, maka dapat 10 kebajikan. Dia berwuduk dalam keadaan dia masih lagi suci, dia belum berhadas, dia boleh 10 kebajikan. Dia panggil nur ala nur, cahaya atas cahaya. Wuduk yang pertama kekal lagi, tidak batal, buat cahaya masih lagi ada. Kemudian dia wuduk pula yang kedua, cahaya atas cahaya. Ada 2 kali cahaya. Sebab cahaya wuduk yang pertama masih lagi ada sebab belum lagi berhadas. Tiba-tiba dia ambil wuduk yang kedua pula. Itu cahaya atas cahaya. Bersuci dalam keadaan kita masih lagi bersuci. Berwuduk dalam keadaan kita wuduk masih lagi belum batal. Tapi wuduk tu yang sudah digunakan lah. Kalau wuduk tu belum digunakan, tidak terhasil. Nak tajdidkan wuduk, nak perbaharukan wuduk tidak terhasil kalau wuduk yang pertama belum lagi digunakan untuk solat. Cuma taharah sunat ni air mutlak yang digunakan kekal mutlak. Jadi kalaulah kita nak perbaharukan wuduk, air yang ada depan kita ni air mutlak 1 baldi, tak sampai 2 kolok. Kita basuh muka dalam baldi tu, kita basuh tangan dalam baldi tu, air dalam baldi tu kekal mutlak. Tu je beza dia. Nak berwuduk kali yang kedua, taharah sunat, nak kena guna air mutlak. Jadi 1 baldi tu air mutlak. Air mutlak tapi tak sampai sukatan 2 kolok. Syarat air mutlak, bukan syarat air 2 kolok. Jadi air mutlak yang tak sampai sukatan 2 kolok baldi tu kita nak gunakan untuk hadas. Ini taharah sunat. Kita boleh celup dalam baldi tu. Basuh muka dalam baldi, basuh tangan dalam baldi. Boleh dalam baldi tu. Air dalam baldi tu jadi mustakmal ke? Tidak. Air baldi tu kekal mutlak. Sebab air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas, dia akan nyatakan di hadapan. Ni nak pergi kenal air mutlak mana, air mustakmal mana ni. Ni tak kenal air mutlak, tak kenal air mustakmal, ni gomoh ikut dam ni. Sebab itu bukan mengangkat hadas. Sehingga kan tak ada orang buat ni, nak cerita hukum je. Dia mandi sunat pagi raya, dia mandi sunat pagi Jumaat. Nak terhasil mandi sunat air mutlak. Tapi air digunakan untuk mandi pagi raya, air digunakan untuk mandi pagi Jumaat tu, air tu kekal mutlak.
Kalaulah kita kata dia mandi sunat pagi raya, mandi sunat pagi Jumaat, dia buka air paip, tiba-tiba dia bubuh beseng satu, dia pun berdiri dalam beseng tu, dia pun mandi siap. Air dalam beseng kekal mutlak boleh ambil semayang pula. Ni masa mula-mula ngajar dulu, mu tengok aku tengok mu ustaz ni ngajar ilmu gapo ni, pelik ni. Allah ayah kita guna dah siap-siap dah mandi pagi Jumaat, pagi raya, pagi Jumaat dia panggil air mutlak lagi. Musta'mal dah tu. Tu dah kena air musta'mal. Apa panggil dah kena air tu? Dah kena air. Hak dah kena air ni pagar. Masuk jari sebatang pun jadi musta'mal. Tu memang tak kena air sungguhlah. Dah kena air. Masuk jari sebatang, punah ranah dah air. Tu dia ngaji mana dah tahulah. Tu mandi pagi raya, pagi Jumaat. Kalau mandi panas-panas mandi peluh-peluh mandi daki-daki bekasan air mandi tu kekal mutlak. Tapi bukan suruh takung air ni, jangan salah faham. Mana kalau takung air pun air tu kekal mutlak. Jangan kecing sudah lah. Kalau kecing tu dikih lain pula. Ni mandi saja Jadi makna kalau kita kecil, umur kita kalau tak apa ada sukatan dua kolok, kita nak mandi biasa ni, nak mandi dalam panas, nyelang dah dalam tu kau nak jimat air. Duk congok dalam tu, tak apa benda ni. Sama ada mandi panas ke, mandi sunat pagi raya ke, mandi sunat pagi Jumaat ke, nak memperbaharukan wuduk ke, nyelang dalam tu je. Air tu tak ada rosak apa-apa pun. Kekal air mutlak. Depan dia akan cerita lah. Dia cerita dulu ni, buat elang. Ni bubuh atromeng dalam berdi pun jadi mustamai. Mak sipang nak ambil semayang seberdi. Anak dia ambil atromeng, dia selang dalam berdi. Mustamada hai mak nak ambil semayang tu mungkin letak atromeng. Tu dalam TV tu. Bukan ngajar majlis surat dalam TV. Bubuh atromeng air jadi mustamai. Sebab atromeng mandi wajib. Dia musta'mal ni air mandi wajib je. Air mengakat hadah atau mandi wajib pun kali. Tak kena air musta'mal boleh mengajar dalam TV. Pun orang dah mana? Panggil bila kena air musta'mal. Kan waktu tu dulu ada kan, waktu tu dulu dia apabila dia jatuhkan timba dalam telaga, sebelum dia nak kara panggil timah, kara tau. Kita boleh nak kara air tu, dia retak dulu tubuh dia. Retak tubuh dia, retak ni biar tak ada air. Lepas tu masalah air masuk dalam telaga, kerek telaga tak ada masalah. Sebab air kerek telaga tu air yang banyak. Tak apalah ngecik dalam tu. Kemudian tali timba tu dikatok pula. Main gitar dulu. Papa main gitar. Kan dah? Cerita sungguh ni. Kemudian dia kara air ke mana? Dia kara air jauh kara air. Takut titik lagi air tubuh jauh kara. Dia pegang atas. Dia pun atas tali timba tu dia bulat. Dia pegang tapak. Dia sakut di paku. Kemudian barulah dia pegang tapak, dia pun tungging. Itu nyusah ke diri belaka tu. Sebab apa tali timba tu dia pegang gitu, dia pegang lepas tu tali timba tu ada bulat tu lah. Sebab tak boleh pegang di takar timba ni, tak tahu takar apa weh. Hak kayu ni, kayu tengah ni, pegang di situ, jari masuk dalam. Mustamal lalu air dalam timba tu. Tu dia pegang tali, dia pegang apa? Tapak timba tu lah. Dah. Kita panggil apa? Tapak tau. Bawah timba tu panggil apa? Bawah timba pegang atas, dia paku. Lepas tu dia pun pegang kat bawah. Sebab apa dia pegang tali, tak pegang kayu? Sebab pegang kayu jari masuk dalam air. Nak ambil semayang ni. Dah tadi mandi apa tadi? Mandi panas, mandi nak semayang kan ni. Takkan nak semayang tanpa mandi, bukan mandi wajib. Jadi dia retak air tangan. Kalau dia takung air hok dia mandi sakti pun kekal mutlak Kan? Kalau dia mandi wajib lah, kita kata dia mandi wajib. Mandi wajib apa kali kara air. Tak ada mustamal dah.
Pegang pula kat bawah. Oh. Tu siang sungguh lah. Ambil mana hukum fiqh? Mustakmal ni mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab lain tak terima air mustakmal ni. Air suci, air najis. Air suci, air najis. Lepas tu saya pernah baca dalam satu surat khabar, dia tulis air mustakmal tidak ada dalil. Air gitu benar. Air mustakmal tidak ada dalil. Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian nak jadi mustakmal dalam mazhab Syafi'i ini bukan semua air akan jadi mustakmal. Oh, ni masuk jari sebatang pun tak boleh ni. Sebab tu kalau dipakai cetong. Ada cetong hok takar kut luar. Ada cetong pula megang di tengah, kan gitu. Kalau cetong tu takar di luar tak ada masalah, dia pegang takar tu. Tapi jangan takar tu patah. Kalau takar tu patah, dia tak nak pegang tepi, dia pegang tapak. Pegang tepi, jari masuk. Mustakmal. Kalau cetong tu pula, dia punya megang tengah, tak boleh pegang tengah, masuk jari. Dia pegang tapak. Oh tu dah kena air belaka tu. Dah kena air. Susah jadi. Sehingga kan timba air bila sesar apa semua, timba tali tak boleh berata-rata, dia akan jadi kotor. Timba tali timbul dalam timba. Dan timba tu kebetulan ada air lagi. Lepas dia sesar nanti nak pakai air dan timba tak boleh pakai dia. Sebab apa? Sebab selang dengan tali timba tu. Sebab tali timba mandi wajib. Benar molek dia kena molek. Kena manakah air mutlak, manakah air mustakmal. Jadi walaupun taharah sunnah nak terhasil mestilah menggunakan air mutlak, tetapi taharah sunnah dia tidak akan merosakkan air mutlak. Itu je. Taharah sunnah walaupun air mutlak tak sampai 2 kolah, boleh selam ke dalam air yang tak sampai 2 kolah. Air mutlak tapi tak sampai 2 kolah, kalau hak mengangkat hadas tidak boleh celup air jadi mustakmal. Tetapi kalau air mutlak yang tak sampai sukatan 2 kolah, tetapi untuk taharah sunnah memang syarat air mutlak, tetapi taharah sunnah tidak merosakkan hukum air mutlak. Kalau air mutlak tak sampai 2 kolah, tiba-tiba kita selam di dalam tu, contohnya hak wuduk yang diperbaharukan. Wuduk yang diperbaharukan adalah taharah sunat. Wuduk yang diperbaharukan adalah taharah sunat. Maknanya kalau air tu sedikit sekalipun, dia boleh selam, dia boleh celup basuh muka di dalam air mutlak yang tak sampai 2 kolah. Dia boleh selam tangan dalam air mutlak yang tak sampai 2 kolah untuk tajdid wuduk, untuk perbaharukan wuduk. Sebab itu bukan mengangkat hadas, sebab belum lagi berhadas kecil. Bagaimana? Jadi satu nak kena ingatnya, syarat untuk berwuduk, mandi wajib, syaratnya adalah air mutlak, bukan air 2 kolah. Air mutlak, bukan air 2 kolah. Sebab pernah timbul, jadi dia tengok saudara dia tu, abang dia tu, kolahnya kolahnya kecil. Jadi setengah orang buat kolah ni di penjuru bilik mandi itu, dia buat di penjuru 3 persegi, dia buat kolah. Tapi kolah tu kecil, tak sampai sukatan 2 kolah. Sukatan 2 kolah dia akan cerita di hadapan. Kalau tempat tu bulat, kalau tempat tu 4 persegi, kalau tempat tu 3 persegi, berapa dia punya hasta. Tapi nak mudahnya tanya jabat agama lah. Kalau di sekarang ni 2 kolah berapa liter? Dia mudah gitu. Saya pun tak ingat, saya tanya dah dulu. 2 kolah ni berapa liter? Sekarang ni pakai liter lah. Berapa liter 2 kolah? Dalam kitab ni cuma kalau bulat
berapa sukatan dia, berapa dia punya buka bulat dia, berapa rasta. Tu kaedah lama. Sekarang ni guna kaedah berapa liter untuk 2 kolong. Jadi dia buat kolong kecil, jadi tak sampai 2 kolong. Tak sampai 2 kolong. Memang dia pun sedar tak apa 2 kolong. Ada orang dia buat kolong siap dah, pasal mozaik siap dah, baru ditanya jabat agama 2 kolong berapa liter. Jadi jabat agama pun berilah berapa liter. Dia pun sukat lah. Hak kolong dia siap dah. Allah dia kata sikit lagi, berusaha bata je lagi, cukuplah 2 kolong. Tapi dah mungkin mozaik dah siap dah, baru kita tanya sukatan. Tak ada apa dah lah. Siap dah, baru tanya berapa liter tu sukatan 2 kolong. Siap beres dah. Dia kata sikit je lagi. Dah tak apa 2 kolong lah air tu. Jadi kebetulan rumah orang ni air kolongnya kecil. Jadi ada adik dia mari tanya, abang ambil semayang pakai kolong ni, mandi wajib kolong ni, tak sah. Adik dia kata, baru tak sah, tak apa 2 kolong. Mana boleh ambil semayang, mana boleh awak mandi wajib. Ni orang tak reti syarat. Ni abang ni apa disebut kata semayang tak sah, ambil wuduk tak sah, mandi wajib tak sah. Ada benda lah kitanya. Dah. Dia tak belajar mana abang ni. Adik dia main surah balas. Kena-kena adik jahil daripada abang lagi. Tanya saya tanya dia, dah ambil semayang celup dalam tu ke? Dok lah apa 2 kolong. Dah mandi wajib nyelang dalam tu ke? Dok dia kata. Apa 2 kolong kan? Dah apa masalahnya? Ada masalah lah. Dia kata tak apa 2 kolong. Tak syarat 2 kolong, syarat air mutlak. Cuma kalau air mutlak tu tak sampai 2 kolong, tak boleh celup. Air mutlak tu tak sampai 2 kolong, jatuh tak cocok sutir, tak boleh pakai dah lah. Jatuh tak cocok sutir dalam kolong kecil tu. Nak apa lagi? Tak nak apa dah lah. Lepas tu nak kena buang sumbu. Buang sumbu kat bawah. Sumbu bawah apa? Nutup bawah. Buang lah. Dah boleh tak kalau air tu kita nak siram bunga luar. Nak siram bunga boleh. Tapi sebelum nak siram bunga tu, buah air dan berdi tu masa buat pergi luar nak siram bunga, jangan titik sebab air tu najis. Boleh, ada masalah. Sekarang air tu najis sebab jatuh tak cicak sutir. Air tak dapat 2 kolong, walaupun air tak berubah, air tu hukum najis. Maka nak siram bunga boleh, tapi masa berubah air dan berdi tu kena bawa molek, berdi jangan jadi kocok air. Titik tengah jalan tu pula najis tengah jalan tu. Ke mana pun kalau payah kena buang air, ada benda. Sebab air tu tak apa 2 kolong. Tu je masalah. Itu pun cerita pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Nawawi, air dah sampai 2 kolong, jatuh najis, tak berubah, air kekal suci. Itu pandangan bukan pandangan muktamad. Tapi kalaulah kolong tu besar sampai sukatan 2 kolong, tetapi ketika tak cicak jatuh ke dalam air tu air su tak apa 2 kolong, air sikit jatuh tak cicak, air tu memang jadi najis sebab air tu tak sampai sukatan 2 kolong. Tapi dia punya kolong tu besar, buka pahit, cukup sukatan 2 kolong, air kembali mutlak. Tu je masalahnya. Kalau kolong tu memang tak sampai sukatan 2 kolong, mana kalau nak ambil wuduk tak boleh celup. Kalau jatuh tak cicak sutik, jeng air, punahlah air. Tu je masalah. Tapi masalah tu pun besar jugalah, jatuh cik suti sampai ke air punah, sayang tu. Memang kalau sepatut biar cukuplah sukatan. Tapi cuma nak ceritanya, syarat untuk berwuduk, syarat untuk mandi wajib yang pertama, air mutlak, bukan air 2 kolong. Air mutlak. Sama ada untuk berwuduk, sama ada untuk mandi wajib, sama ada untuk membasuh najis ataupun menyempurnakan taharah sunat yang lain, kena air mutlak. Apa dia air mutlak? Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma bila qaidin. Itu tarikh air mutlak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.